بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah dapat melaksanakan tentang salat yang mana telah diimamkan tuan imam kita, pada tuan imam Bilal, itu juga kepada ahli datang kuasa Surawang Semelawati, dan juga para tetamu Allah muslimin, muslimat jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita semua, sama ada dari segi kelapangan waktunya, diberi kesihatan, dan juga dapat kita menunaikan kewajipan terutamanya ibadat solat yang salah satu menjadi satu taklif ataupun yang diberi tanggungjawab untuk setiap manusia yang Islam akil baligh menunaikannya. InsyaAllah tuan-tuan muslimin jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan, mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dan seterusnya InsyaAllah kita kongsikan berpandukan kitab. Kalau kita tengok di paparan di sebelah papan kenyataan sana, di jadual kelas pengajian, adab pembaca Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arabnya At-Tibyanu fi adabi hamalatil Quran. Untuk kita semua, saya bawa satu kitab yang menjelaskan berkenaan kepada adab-adab kepada kita semua berkenaan dengan membaca Al-Quran yang dikeluarkan oleh Telaga Biru. Kalau tuan-tuan muslimin jemaah Allah Subhanahu wa taala pergi kedai buku dan sebagainya, mudah-mudahan kalau ada rezeki, ada kewangan lebih, maknanya boleh beli untuk tatapan, untuk pembacaan kita. Boleh kita letak bukan hanya untuk kita dengar di kuliah, bahkan boleh kita simpan di rumah untuk kita baca berkenaan dengan disebut kat sini adab pembaca Al-Quran. Nyatakan dalam nanti berkenaan dengan kelebihan Al-Quran, bagaimana pula kita interaksi kita dengan Al-Quran. Tambah-tambah lagi kita ni nak menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Tak lama lagi dah, lebih kurang 20 hari lagi. Kalau malam ni berapa Syaban? Ini 9, 10. Lebih kurang 20 hari lagi. 10 Syaban, 10 maknanya 20 hari lagi. Mudah-mudahan doa kita supaya diberkati pada bulan Syaban dan disampaikan kepada bulan Ramadan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita tengok sebelum kita masuk kepada pengajian kita, hari apa pengumuman daripada pihak kerajaan 1 April nanti untuk dari segi SOP kehadiran solat di masjid, surau dan sebagainya, dengan tanpa lagi penjarakan. Tapi kita jagalah dari segi SOP yang lain dengan makan mas, bawa juga sejadah dan sebagainya. Lepas ni yang yang ditanda kuning-kuning ni mungkin akan dicabutlah kan. Tapi itu bergantung kepada perkenang pihak berkuasa agama negeri. InsyaAllah kita jangkakan maknanya pada 1 hari bulan 4 nanti sebelum puasa, 2 hari sebelum puasa,
kebenaran untuk solat berjamaah di masjid dan juga surau dengan tanpa penjarakan. Jadi maknanya penuhlah seperti sebelum ini. Dalam tempoh berapa lama kita duduk dalam keadaan jarak ni, lebih kurang 2 tahun kan, sampai 2 tahun ke? Setahun lebih lah. 2 tahun itu. Lama sangat lah itu. Jadi itu salah satunya. Dan kalau kita tengok, apabila dari segi kebenaran untuk menunaikan solat tanpa lagi penjarakan, alhamdulillah. Dan boleh jadi akan jadi juga implikasi kepada sama ada surau kita ni, surau kebenaran sementara dalam tempoh PKP untuk menunaikan solat Jumaat. Yang tu tak tahu lagi macam mana, sama ada diteruskan ataupun apabila dah masjid surau tanpa lagi penjarakan, hanya dibenarkan untuk masjid sahaja. Yang tu kita tunggulah SOP nanti yang akan dikeluarkan kalau tengok kepada kebenaran yang diberikan dalam tempoh PKP. Ada tempoh PKP kan, kita mengharapkan kalau boleh, maknanya kekal pun tidak ada masalah, tapi kita terpulang kepada pihak berkuasa agama negeri. Itu salah satu yang mungkin akan menjadi implikasi kepada surau-surau yang diberi kebenaran sementara lebih kurang dalam 200 lebih kalau tak silap di wilayah persekutuan ini. Kalau di bawah PDRM sendiri pun banyak juga. Bawah pihak, maknanya Polis Jajah Malaysia pun surau yang diberi kebenaran sementara pun amat banyak. Tapi akan boleh jadi akan terkesan juga bila dah diberi kebenaran untuk solat berjamaah tanpa lagi penjarakan. InsyaAllah pada malam ini kita tengok kepada kitab kita At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab pembaca Al-Quran, yang mana disusun kitab ini oleh Imam Nawawi. Kitab ini disusun oleh Imam Nawawi. InsyaAllah sebagai perkongsian kita pada malam ini, kita tengok bagaimana sedikit latar belakang secara ringkas kita pun dengan Al-Quran ini, maknanya sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian 24 jam, bahkan daripada umur kita kecil kemudian naik kepada kanak-kanak dewasa sampailah kita sekarang ini. Interaksi kita dengan Al-Quran perlu kita lihat, kerana Al-Quran itu adalah mukjizat. Quran itu adalah panduan daripada Allah. Masuk bulan Rejab, kita menceritakan berkenaan dengan Isra' Mi'raj. Sumber daripada mana? Al-Quran. Sumber daripada mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi panduan kita beriman kepada hari, beriman antaranya ialah beriman kepada kitab dalam rukun iman. Pada malam kita tengok berkenaan dengan adab pembaca Al-Quran, yang mana Imam Nawawi, sebagaimana kita ketahui, namanya ialah Yahya bin Syarafuddin, ataupun digelar dengan gelaran Mahyuddin, yang menghidupkan agama. Ada setengah orang letak nama anak dia nama Mahyuddin, supaya apa? Mudah-mudahan ada keberkatan, ada kebaikan dengan nama tersebut yang menghidupkan agama. Lahirnya di mana? Di Nawa, di Dimashq ataupun di Syria. Di Syria. Kita ambil secara ringkas. Lahir pada tahun 631 Hijrah. Meninggalnya pada tahun 676 Hijrah. Tak lama. Dari segi tempoh kehidupannya, umurnya 45 tahun. 45 tahun hidup, tetapi kebaikan-kebajikan dia lakukan sampailah hari ini. Kerana apa? Dengan dikarang kitabnya, dengan menyebarkan ilmu pengetahuan, diamalkan pula oleh umat-umat seterusnya, sampai kain maknanya kebaikan itu turut sama tercurah sampai kepadanya, walaupun meninggal dunianya telah lama. Ini dari segi apa? Ilmu yang bermanfaat. Kita pun nak juga supaya kita ada bahagian kita berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Yang mana kalau kita tengok Imam Nawawi ini antara kitab-kitab yang masyhur. Hadis 40 Al-Arba'in Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi. Ada juga Al-Azkar, kitab Al-Azkar, zikir-zikir. Tuan-tuan boleh
cari di kedai buku dan sebagainya, kita tengok Al-Azkar, zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Pelbagai jenis-jenis zikir yang patut kita baca, kita amalkan. Saat kita berhadapan dengan musibah, apa yang perlu kita ucapkan. Saat kita mendapat khabar gembira, apa yang perlu kita lafazkan. Ini zikir-zikir antara yang dimasukkan dalam Al-Azkar Imam Nawawi. Kemudian ada juga kitab hadis, ialah Riyadhus Salihin. Ini yang famous lah, Riyadhus Salihin. Banyak dibawa sama ada di kelas pengajian di masjid ataupun surau. Yang ni yang patut, kalau Riyadhus Salihin juga patut kita ada di rumah. Di samping kita tatapan buku-buku lain, carilah juga buku-buku yang berkaitan agama untuk kita letak di rumah untuk kita baca. Moga ada manfaat. InsyaAllah pada malam kita tengok sebagai permulaan, kita ambil dari segi kata apa, mukaddimah. Kita ambil mukaddimah sedikit, kemudian kita masuk kepada bab yang pertama. Kerana kebiasaannya apabila disebut susunan kitab ataupun buku dan sebagainya, di sana ada mukaddimah yang akan dibawa oleh penulis, pengarang. Bagaimana dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini permulaan perbuatan kita. Setiap perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mulakanlah dengan bismillah. Ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dari Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dengar azan seruan azan tadi waktu maghrib. Kita turun daripada rumah, tak lama lagi nak masuk waktu azan. Dengar suruhan azan di surau Wangsa Melawati, turun kita daripada rumah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Start motor, naik kereta dan sebagainya, ataupun berjalan kaki. Turunnya kita itu dengan kita mengungkapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Disebut dalam kitab yang tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi sebut setiap perbuatan, baik perbuatan, perkataan dan sebagainya, kalau tidak dimulakan dengan bismillah, tiada keberkatan padanya, terputus. Dia tulis dengan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada kebaikan, keberkatan padanya. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi, pemilik kekayaan, limpah kurnia dan ihsan, yang memberikan hidayah kepada kita semua, serta memuliakan agama kita berbanding agama-agama lain, serta menganugerahkan kepada kita dengan apa? Pengutusan semulia makhluk, dan yang paling utama ialah kekasih Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah utuskan para rasul untuk apa? Untuk memberi tunjuk ajar, sebagai penunjuk ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Allah utuskan para nabi. Ambil sedikit yang mana dinyatakan juga dalam mukaddimah ini sebelum kita masuk kepada bab yang pertama. Dia nyatakan, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang pelbagai yang tidak dapat dihitungkan. Nikmat Allah beri ni banyak. Kalau kita nak hitung, tidak dapat kita nak hitung. Cuma kita bersyukur atau tidak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kita bersyukur dengan nikmat Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kesihatan. Tanda bersyukur macam mana? Sebagaimana tuan-tuan yang dari Allah Subhanahu wa taala sekalian, sampai kita ke masjid, sampai kita ke surau. Kerana apa? Nak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu juga antara alamat tanda kita bersyukur. Maknanya alamat kita ni mudah-mudahan termasuk dalam kalangan mereka yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita termasuk di kalangan mereka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Orang yang dibenci oleh Allah,
Maknanya kebaikan dia tak buat. Orang pergi solat, dia tak pergi. Orang pergi menuntut ilmu, dia tak pergi. Orang melakukan kebaikan dengan menolong orang yang susah, dia pun tidak masuk dalam golongan tersebut. Tidak buat kebaikan. Itu tanda ataupun alamat mereka yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu. Mudah-mudahan kita ini termasuk di kalangan alamat orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda macam mana? Bagaimana kita mengimarahkan kalau datang ke surau. Time waktu solat ada dia, time waktu puasa dia, dan juga ada waktu juga untuk dia membaca Al-Quran, ada juga waktu dia memberi sedekah. Ini tanda orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bersyukur dengan nikmat Allah berikan kepada kita semua. Kemudian kalau kita tengok disebut kat sini, maknanya kalau kita sebut Imam Nawawi di Damsyik, di An-Nawa, di Damsyik di Syria sana. Lahirnya di Syria, tokoh yang makna dinisbahkan kepada Nawa ni nama tempat. Nama tempat Imam Nawawi, nama tempat di Syria di Damsyik. Dalam kitab ini dia bawa secara ringkas dari segi hadis dan sebagainya. Matan hadis dibawa, kemudian cuma dari segi perawi, sanadnya dibuang. Maknanya kalau kita baca dari segi hadis an itu dinamakan dari segi sanadnya. Cuma dia bawa kat sini dari segi matan hadis dan juga hadis yang sahih. Ada juga yang dibawa hadis yang dhaif untuk amalan dari segi fadailul a'mal. Apa yang terkandung di dalam kitab ini? Yang pertama, bahagian pertama, himpunan kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafaznya. Yang kedua, keistimewaan membaca Al-Quran dan pembacanya berbanding yang lain. Ada 10 bab. InsyaAllah pada malam ini kita masuk kepada bab yang pertama, berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafaznya. Kalau tuan-tuan beli buku ini, maknanya kalau tengok di awal, antara hadis yang dibawa ialah berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan kandungannya, kandungan Al-Quran, beriman, baca dan juga amal. Antara apa dia? Tunaikanlah, maknanya dirikanlah solat. Maka dia pun dirikan salat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan salat. Keluarkanlah zakat. Beriman, baca dan juga beramal dengan isi kandungannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan mahkota kepada kedua ibu bapanya di hari kiamat kelak. Ini sampai syafaat Al-Quran itu kepada kedua ibu bapa. Kita sebagai seorang anak, ini nak cakapnya kelebihan Al-Quran. Kalau kita tengok dari segi ta'rifan Al-Quran itu ialah yang mukjizat yang turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir, al-muta'abbad bitilawati. Dikira ibadat apabila membaca Al-Quran. Bukan hanya kepada anak yang membaca, bahkan kepada kedua ibu bapanya turut sama, diangkatkan darjat, dipakaikan dengan mahkota kepada kedua ibu bapanya pada hari kiamat. Kita pun aminkan doa yang dibaca oleh imam tadi supaya diangkatkan darjat kedua ibu bapa kita. Antaranya apa dia? Tuan-tuan duk baca Al-Quran itu turut sama dapat kebaikan kepada siapa? Kedua ibu bapa. Jadi kita baca kitab ini, mudah-mudahan kita ada semangat untuk motivasi kita membaca Al-Quran. Bahkan sinarannya lebih cantik daripada sinaran matahari yang menerangi rumah-rumah di dunia. Maka apa pula pandangan kamu tentang ganjaran bagi orang yang beramal dengan Al-Quran? Ini kelebihan. Ada setengah orang, ada setengah ibu bapa, dia sedar dari segi kemahiran baca Al-Quran ataupun dengan penguasaan ilmu Al-Quran dia tidak dapat nak menguasai, maka dia rasa dari segi kesilapan dia supaya anak dan juga orang yang di bawahnya tidak sama macam dia, maknanya ayahnya sedap, jadi atalnya untuk mengaji Al-Quran, belajar agama, supaya apa? Supaya kebaikan itu sampai juga kepada si ayah ataupun kita sebagai ibu bapa.
Okey, itu berkenaan dengan yang pertama. Kita tengok himpunan kelebihan membaca Al-Quran. Dalam setiap hari, biar ada waktu untuk kita baca Al-Quran. Kerana apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Tuan-tuan balik buka surah Al-Fatir, surah Fatir ayat yang ke-29 hingga 30. Allah nyatakan sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Baca yatluna, baca beriman serta amal. Baca Al-Quran, beriman dengan apa yang ada pada Al-Quran, kemudian diamalkan. Pada waktu mana? Ana al-lail, malam, siang hari, makna jalan tempoh kehidupan dia tidak meninggalkan panduan Al-Quran. Kita buka dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bahkan Al-Quran itu, orang kata apa? Pemisah antara yang betul ataupun salah, yang membezakan yang betul ataupun salah. Baca ayat suci Al-Quran dan wa aqamus salah, beriman dengan Al-Quran dan beramal serta mendirikan salat. Mendirikan salat, kewajipan salat yang difardukan dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi waktunya. Kita baca ataupun dengar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, berkenaan dengan Allah perintah kepada Nabi kewajipan melaksanakan ibadat solat daripada 50 waktu sampailah ke difardukan 5 waktu. Yang 5 ni pun masih ada lagi, kat sini tidaklah, masih ada lagi yang tidak menunaikannya cukup, maknanya 5 waktu sehari semalam. Ni suatu yang boleh menyebabkan seorang itu jauh daripada rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum, serta mendermakan daripadanya, daripada apa? Rezeki Allah berikan kepadanya. Infak pada jalan Allah. Bila? Lailan wa nahara, malam dan juga siang. Ada di kalangan ahli jamaah, baik yang di surau ini Wangsa Melawati ataupun ada juga di tempat-tempat lain, buka je mata pagi hari, nak cari tabung surau, cari tabung masjid, nak buat kebaikan, nak buat derma, sedekah subuh, sedekah lagi, pagi lagi buka mata, tuju ke surau, tuju ke masjid, sebelum masuk untuk dirikan solat tahiyatul masjid ataupun solat 2 rakaat, masuk ke dalam tabung surau, infak, mana sedekah, yang mana malaikat menjadi saksi, mendoakan kebaikan. Berilah gantian yang sebaik-baiknya kepada hamba ini. Memberi infak sirran wa alaniyah, secara sembunyi ataupun terbuka. Infak secara sembunyi supaya orang tidak tahu. Buat juga infak secara terbuka supaya apa? Orang lain pula turut sama orang bagus ni, pakcik ni, dia memberi pertolongan, nampak sedekah dia kepada ahli surau Wangsa Melawati, supaya apa? Orang lain pula turut sama. Kebaikan yang dia buat, orang jadi contoh. Ni yang baik, masalah. Sirran wa alan, maknanya sembunyi ataupun secara terang-terang, maknanya buat dua-dua. Yarjuna tijaratan lan tabur, untuk apa? Mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, maknanya pahala, thawaba sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama berkenaan dengan orang kata apa, dalil kewajipan ataupun kelebihan untuk kita berkenaan dengan Al-Quran. Bahkan kita tengok kepada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan belajar Al-Quran. Di surau kita buat kan, ada kelas tajwid pun ada kan, kelas tajwid, lebih sikit kelas tarannum ada juga kan. Mana alhamdulillah, maknanya pengisian untuk kita belajar Al-Quran itu ada. Bukan hanya pada waktu kita tengok kita belajar, lama dah ustaz, belajar waktu bila? Masa muda-muda dulu. Sekarang ni tak belajar dah.
Tak belajar dah, tinggal dah, rugi satu kerugian. Teruskan dari segi pengajian. Kenapa nak masuk Ramadan 20 hari lagi? Dalam Ramadan insya-Allah biasanya surau atau masjid kita harapkan, maknanya SOP tahun ni dalam Ramadan tadarus Al-Quran dibolehkan, dibenarkan. Maknanya aktiviti di bulan Ramadan antaranya ialah tadarus Al-Quran, dibenarkan. Kita pun turut sama dapat ihya Ramadan, maknanya menghidupkan malam Ramadan, bukan hanya tarawih, bahkan baca Al-Quran. Ini permulaan. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan tengok di skrin tu ada, tengok, sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya rasa kelas pengajian Al-Quran kat surau kita dah lama kan. Alhamdulillah, yang memberi cetusan, yang menghidupkannya, mudah-mudahan berterusan pahala kebajikan tersebut. Dah tak ada lama dah Ustaz, dia yang asaskan dahulu, tapi oleh kerana dia yang beri idea, dia yang turut sama menghidupkan, sampai ke hari ini orang terus maknanya belajar Al-Quran, kebajikan turut sama akan dapat kepada mereka yang awalnya yang menghidupkan majlis tersebut. Sebaik-baik kamu man ta'allama Al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kita lidah Melayu, kalau orang Arab pun dia belajar. Kalau tak belajar, maknanya dari segi makhraj hurufnya, dari segi tajwidnya tak betul. Kalau tidak belajar, semasa belajar dulu di cuma kita sekarang ni dekat sini tak boleh nak buat lah. Maknanya apa dia? Dia ajar anak-anak orang Arab, tapi dengan rotan lah. Sekarang ni kalau rotan sikit ada masalah lah. Kalau tak ibu bapa, maknanya anak-anak sendiri, salah tu kan. Tak kena rotan, kita tengok kesian tengok anak-anak. Tapi nak cakapnya kesungguhan, walaupun kena rotan, kena bedal pergi tiap-tiap hari. Gurunya buta. Guru yang mengajar Al-Quran, kalau di tempat belajar dulu nama Syekh Aiman, ingat lagi. Nak datang ke surau, pergi ke masjid pun orang pimpin dia. Tapi kalau Al-Quran baca, tahu dia salah di mana. Baris pun kalau kita baca salah pun dia tahu. Maknanya walaupun mata tu tak nampak, tapi hatinya celik, hatinya nampak. Tak kena salah sikit naik rotan. Nak ajar kepada anak-anak. Cuma sekarang ni kalau dari segi rotan dan sebagainya, buat kasar sikit tak datang lah. Nak cakapnya, walaupun begitu perlu kepada kesungguhan. Ini hadis berkenaan dengan kelebihan belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi mudah-mudahan kita yang berada dalam surau ini, biar kita ni antara mereka sama ada kita yang mengajar, tak boleh nak ajar kepada kawan-kawan dan sebagainya, ada anak, ada cucu dan sebagainya, biar kita turut sama ada saham yang kita ajar kepada keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrani." Tengok, Nabi menyatakan mereka yang membaca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran ni orang yang mahir dah, bukan hanya kelas Iqra' dah. Habis dah Iqra', masuk dah tajuk dah, itu dah masuk bahagian taranum dan sebagainya, boleh berlagu dan sebagainya, mahir dengan hukum hakam Al-Quran, mahir dari segi bacaan tajuk dan sebagainya, dan juga dari segi tadabbur dan sebagainya. Orang yang mahir dengan Al-Quran, ini kelebihan dia, ma'as safaratul kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mencatat amalan. Maknanya orang yang mulia, diangkatkan darjat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mahir dengan Al-Quran. Tak boleh Ustaz, dah mata pun tak berapa nak nampak, telinga pun tak berapa nak dengar, nak baca pun tak berapa nak boleh sekarang ni. Tapi biar ada usaha. Kerana apa? Yang kedua, nak pergi kepada tahap yang qari dan sebagainya, tak dapat dah tahap kita. Yang kedua, Nabi sebut wallazi
yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatatatta fihi. Yang kedua, manakala orang yang membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan susah payah, nak sebut maknanya yatatatta, tergagap-gagap. Tergagap-gagap. Ni huruf atas ke huruf bawah nak baca macam mana? Tergagap-gagap, maknanya susah, tapi usaha ada. Ni lebihnya Al-Quran. Ni lebih Al-Quran, Ustaz. Malu, Ustaz. Umur 40-50 nak belajar ni. Tak perlu untuk kita merasa malu dan segan. Maknanya untuk belajar apa? Kalamullah. Kalau rasa segan dalam ramai-ramai, carilah. Kita ada imam di surau. Ada imam yang dilantik oleh pihak surau dan sebagainya. Ustaz nak baca dalam kelas tadarrus, maknanya kelas tajwid, malu. Nak jumpa dengan ustaz lah, nak perbetulkan bacaan Al-Quran. Cari guru dan sebagainya. Supaya apa? Betul. Ni yang kedua ni, orang yang kedua, dia tergagak-gagak, tidak mahir, baru merangkak dan sebagainya, tapi berusaha ke arah tu. Kalau kita tengok orang yang nak belajar, sama ada naik basikal, berlari, jatuh, bangun, luka sana, luka sini, tapi tetap teruskan. Usaha supaya apa? Supaya dapat. Yang ni pun begitu. Dia usaha. Wa huwa syakun alaihi. Bahkan berkaya sukar untuk dibaca. Susah. Dan bertambah lagi kita orang Melayu. Bukannya lidah kita. Bukannya bahasa Arab ini. Bukannya bahasa kita. Lagi susah. Tapi Nabi sebut, dia bersusah payah padanya, lahu ajrani. Bagi dia 2 pahala kebajikan. Pahala susah payah dia untuk baca, untuk sebut, bahkan pahala baginya untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita tengok, tiada sebab untuk kita, maknanya dalam keadaan tempoh kita sekarang ini tidak dapat membaca Al-Quran. Kenapa? Cara ataupun kaedah untuk kita pelajari boleh pelbagai. Sama ada kalau malu secara bersemuka, kita cari ustaz. Tak cukup dengan di surau, di masjid kita pun ada. Jumpa dengan imam, jumpa dengan bilal. Malu nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau, panggillah, biarlah ustaz datang ke rumah kita, ajar kita, ahli keluarga kita, bagilah sedikit sumbangan. Supaya apa? Ada bahagian kita. Keluarkan sikit. Keluarkan bahagian, maknanya kita ada juga bahagian untuk jadi amal kebajikan. Sebulan tak kerja apa dah, pencen. Tiap-tiap bulan dapat 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Tu tambah lagi pula anak beri dan sebagainya. Ambillah bahagian 200-300 ni untuk aku belajar Al-Quran. Supaya apa? Dapat juga syafaat Al-Quran pada hari akhirat kelak. Kalau bahagian lain untuk kita keluarkan, bayar kereta, bayar itu, bayar ni, tak kisah pun. Maknanya usaha ke arah itu. Kenapa? Nabi sebut pahala yang besar. Dalam hadis yang lain berkenaan dengan syafaat Al-Quran juga turut sama. Tuan-tuan yang berada di surau ini, mudah-mudahan teruskan. Teruskan dengan apa? Dengan kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran, ataupun tadabbur ayat suci Al-Quran itu sendiri. Jangan ada dalam 24 jam kita ini tanpa kita basahkan lidah kita dengan Al-Quran. Maknanya tak baca Al-Quran. Sudah pasti tidak. Kenapa? Setiap hari kita solat 5 waktu. Yang mana salah satunya ialah rukun, ialah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu suatu rukun qauli dalam kita membaca surah Al-Fatihah ketika kita solat. Ini kelebihan Al-Quran. Tuan-tuan, kita usahakan supaya paling tidak Ramadan nanti ada bahagian kita untuk turut sama tadarus Al-Quran. Nak baca surah juzuk yang tinggi-tinggi, tak nampak dah mata mana yang kita ingat. Surah Muqaddam saja, qul huwallahu ahad, ingat, bacalah. Tambah lagi Ramadan nanti, baca. Yang penting ada usaha ke arah itu. Yang kedua ni, satu kelebihan yang Nabi sebut, biar kita ada usaha. Jangan pula kita duduk main, orang kata apa, ditakut yang lama. Duduk sama macam dahulu. Ni. Yang kedua, hadis yang kedua Nabi sebut daripada Abu Musa Al-Asy'ari, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrajjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hul. Ila akhiril hadis. Hadis yang panjang, kita tengok kepada maknanya. Perumpamaan orang mukmin, dia beriman kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini ialah ibadat. Kalau ada hadis yang ke depan nanti kita akan jumpa berkaitan dengan satu huruf digandakan dengan 10 kebaikan. Besar. Besar pahala. Ada setengah tempat habis pada waktu malam lepas isyak, sebelum balik ke rumah, walaupun boleh je kita baca di rumah, tapi ada setengah tempat dia nak supaya bila baca ramai-ramai jadi ringan sikit amalan. Dia buat apa? Baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk ramai-ramai. Sekejap je tengok, bila dah orang kata apa, dah biasa sebagainya, dah 10 minit, 40 minit sebagainya, 10 minit, 15 minit, mana sekejap aja baca surah Al-Mulk. Nabi sebut 30 ayat yang dibaca pada malam sebelum tidur akan menyelamatkan seorang itu daripada azab api neraka ataupun azab kubur, iaitu surah Al-Mulk. Satu lagi yang tidak ditinggalkan oleh Nabi ialah surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah tu sama, dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan buka Facebook, sekarang ni yang dulu ada program World Quran Hour, WFI, dia sekarang ni buat kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan, termasuklah PDRM, Bomba, agensi kerajaan. Kami baru ni di PDRM dengan buat kerjasama dengan itu Facebook Live pada 23 bulan 2. Boleh tengok dalam TV Talk. Dibuat secara live, tengok ramai yang tengok, dah kongsikan, tengok dekat dengan 9,000 view. Tapi masa tu maknanya perkongsian berkenaan dengan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah untuk dibaca dan ditadabbur. Masa dengan PDRM hari itu dia beri arahan seluruh kontingen, bukan hanya di wilayah, bukan hanya di Aman saja, melibatkan seluruh kontingen di Malaysia ni lah. Kelantan bahkan Sabah Sarawak pun turut sama join. Maknanya inisiatif untuk membaca Al-Quran, surah Al-Mulk pada tahun lepas. Tahun ni dia bawa surah As-Sajdah. Kita tadabbur ayat 9, 10, 11. Tadabbur ayat 9, 10, 11 berkenaan dengan perihal bagaimana orang musyrik yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Kita baca surah As-Sajdah ini kalau hari Jumaatnya, sunatlah untuk dibaca pada hari Jumaat. Dalam ni disebut hadis Nabi tadi, perumpamaan orang yang beriman baca Al-Quran. Orang yang beriman baca Al-Quran, dia Nabi sebut mathalul utrajjah, diumpamakan seperti buah utrajjah. Tuan-tuan carilah dalam internet yang disebut al-utrajjah. Utrajjah dalam terjemahan sini buah citron. Citrus, apa jenis macam mana citrus? Buah dia macam lemon, tapi disebut, Nabi sebut sini rihuha tayyib, bau dia sedap. Wa ta'muha tayyib, bau sedap, makan sedap. Ini bau sedap, makan sedap. Ini al-utrajjah. Cuba tengok buah citrus. Maknanya buah tu, maknanya dari segi buah pun menarik, baunya sedap, makan pun sedap. Ini orang, perumpamaan orang yang beriman baca Al-Quran. Tiap-tiap malam sebelum tidur baca Al-Quran. Yang kedua, perumpamaan bagi orang yang beriman, dia tak baca Al-Quran. La yaqra'ul Quran. Beriman dengan Al-Quran tapi tak baca Al-Quran. Ibarat buah tamar. Buah tamar ada bau tak? Tak ada bau. La rihalaha. Tiada bau, tapi wa ta'muha hul. Tapi rasanya manis. Rasanya manis. Maknanya ada di situ kebaikan. Begitu juga perumpamaan orang yang munafik, tidak membaca Al-Quran. Sebut dekat sini seperti ar-raihanah. Ar-raihanah, baunya harum tetapi rasanya pahit.
baca Al-Quran, tapi oleh kerana dia sifat munafik, tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, Al-Quran itu adalah haram, tapi oleh kerana sifat munafik dia, maka tiada padanya rasanya pahit. Manakala perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah Al-Hanzalah, tidak ada bau, bahkan rasanya pahit. Ini berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. Tuan-tuan muslimin jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi oleh kerana kita antaranya mukjizat yang paling agung, walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tetapi Al-Quran itu akan sampai ke hari kiamat. Allah turunkan, bahkan terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah ke hari kiamat. Walaupun ada cubaan untuk mengubah dan sebagainya, satu titik jatuh je dapat orang tahu. Satu huruf atas ataupun bawah berubah dapat dikesan. Allah jaga. Kadang-kadang kita duk baca, kalau naskah Al-Quran kita cari kan, di Malaysia ni ada yang KDN-nya diperakui oleh panel daripada Jakir. Takut-takut ada setengah tu daripada luar. Masa kami duduk di Masjid Al-Muttaqin, duduk tadarus Al-Quran, tapi bukan grup saya, grup Bilal kita, Ustaz Nizam. Tengok ada ahli grup dia baca salah, dia tegur salah juga baca. Ustaz tanya, Ustaz ni Bilal dia tanya, kenapa ni baca dengan huruf tak silap, dia baca sepatutnya huruf ba tapi dibaca dengan huruf ya. Duk tegur suruh baca dengan. Dia kata betul dah Ustaz, tengok ni. Tengok kitab Quran dia daripada ba tu jadi huruf ya, titik satu jadi titik dua. Kerana apa? Cetakan. Tengok Quran bukan yang Malaysia punya, ambil daripada Indonesia. Kalau tidak, dia duk baca dengan bacaan yang salah. Kerana apa? Tapi orang kata apa? Dapat diketahui, Allah jaga. Dapat dikesan. Bila adanya guru, adanya ustaz yang turut sama-sama, maknanya tahu di mana kesalahan, di mana kesilapan. Ini Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi mudah-mudahan kita semua ni yang berada di dalam surau ini, baik kita, ahli keluarga kita, biar ada usaha untuk kita baca, belajar Al-Quran. Jangan rasa malu, segan dan sebagainya untuk kita belajar Al-Quran. Kalau rasa ramai-ramai ni kita malu dan sebagainya, cuba cari ustaz, jumpa dengan ustaz. Ustaz nak perbetulkan, nak baiki bacaan dan sebagainya. Supaya kita dapat, orang kata apa, menguasai ataupun dapat membaca Al-Quran itu dengan baik dan juga betul. Kerana setiap huruf yang kita baca, Allah ganjarkan dengan kebajikan yang besar. Kalau yang selepas ini akan kita jumpa dengan hadis Nabi dengan 10 kebaikan, bahkan ia akan menjadi syafaat kepada kita semua. Tuan-tuan, kita tambah, kalau kita yang kerja Ustaz dah penceng dah, habis tu tak ada apa, ada buat relax aje lah. Relax tu relax lah, tapi biar ada bahagian kita. Tai datang ke surau, kemudian sebelum balik ke rumah malam, keluarlah kejap minum, kejap dengan ramai-ramai dengan kawan, tak ada masalah. Tapi selepas tu ada bahagian kita baca Al-Quran. Jadi ada pengisian kita. Maknanya tidak menjadi suatu yang sia-sia dalam kehidupan kita seharian. Jadi mudah-mudahan baik kita, ahli keluarga kita, Allah permudahkan segala urusan kita semua untuk kita mempelajari Al-Quran dan juga membaca Al-Quran. Mudah-mudahan perkongsian dalam kitab adab pembaca Al-Quran ini dapat menjadi suatu, orang kata apa, kebaikan kepada kita bersama. Sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.